lagi. Okey tu. Berkaitan semalam lah kita sempat tanya ni tu. Dengan adanya seperti PAS sibuk berkempen untuk Isyamuddin, Bersatu pun sibuk, maksud ada beberapa orang luar sibuk nak berkempen ni kan. Kewajaran untuk kita selamatkan UMNO ni agar jawatan tertinggi Presiden dengan Timbalan Presiden ni tidak ditandingkan bagi usaha memulihkan UMNO itu sendiri. Perlu ke untuk kita? Saya dah pernah komen tadi lah. Bagi saya, kerusi dalam UMNO ni, kita kena kekal mengamalkan demokrasi. Dan itulah semangat Datuk Seri Zahid Hamidi. Bila dia ambil alih dulu sebagai pemangku, walaupun dah berpuluh tahun kita tak pernah ada pertandingan presiden, dia buka. Dia tak tutup, dia buang lah semua sekali. Sistem kota apa semua sekali dulu zaman Datuk Najib pernah buang. Jadi janganlah sekarang ni dikala orang mula mempertikaikan, terutamanya hari ni orang mempertikaikan presiden, kita tak boleh tutup pintu jawatan presiden tu daripada dipertandingkan. Tak boleh. Kalau nak buat juga kena bawa ke Perhimpunan Agung Khas. Sebab kalau bawa ke Perhimpunan Agung Khas, ianya keputusan Perhimpunan Agung. Tetapi kalau tanya dengan saya, saya yakin Datuk Zahid ni adalah dia fighter. Dia bukan jenis kalah pilihan raya lari malam terus tak bertanding macam Isyamuddin. So saya tak nampak dia akan lari daripada berhadapan dengan pemilihan. Dia bukan bacul macam Isyamuddin. Dan untuk memastikan maruah Presiden UMNO tu terus terjaga, perlu dibenarkan untuk sesiapa juga mencabar Presiden UMNO untuk bertanding. Tak ada masalah. Dan bagi saya sekarang ni, saya tak nampaklah ada tokoh yang boleh mengganggu-gugat kedudukan Datuk Zahid sebagai Presiden UMNO. So biar bertanding. Itu pandangan saya lah. Tapi kalau MT UMNO buat keputusan, kita tak boleh nak cakap apa. Kita cuma boleh bagi pandangan sebelum keputusan dibuat. Tapi kalau keputusan dah dibuat, kita akur lah. Tapi parti seharusnya membenarkan proses demokrasi itu berkuat kuasa. Jangan kita mengamalkan pemerintahan kuku besi dan sebagainya. Dan bagi saya, untuk Datuk Zahid menang tu tak ada masalah. Kita pun kenal sangat dengan Isyamuddin ni, dan saya yakin apa yang kita cakap sepanjang tempoh 4 tahun lebih ni, semua tu dah tertanam. Dah dekat 5 tahun dah kita cakap pasal pengkhianatan Isyamuddin ni. Tak mudahlah untuk dia boleh memenangi jawatan Presiden UMNO. Tak mudah. Okey? Kalau dia boleh menang jawatan naik presiden pun dah kira bagus lah. Kalau dia berani lah. Okey tu. Isu ni memang Datuk nak komen, tapi orang tanya lagi kan. Tak apa, tanya. Okey. Kita jangka pemilihan UMNO ni diadakan sebelum pilihan raya negeri. Yang tidak ada PRU sebelum ni, yang tidak bersama dengan PRU sebelum ni dalam negeri ni. Pasti akan ada perbalahan, perpecahan. Adakah benda ni bagus untuk parti ataupun ia membawa keburukan? Dia memanglah setiap pemilihan UMNO tu akan ada perpecahan, akan ada perbalahan. Itu sebabnya kita tak nak pemilihan itu berlaku sebelum pilihan raya. Tetapi sekarang ini kita ada ample time. Kita ada masa 5 tahun sebelum pilihan raya umum yang ke-16. Maka kita biarkanlah pertandingan itu berlaku. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Perpecahan mungkin akan berlaku, tetapi selepas biduk berlalu, kiambang bertaut. InsyaAllah kita ada ample time, kita ada masa yang cukup
untuk menyatukan balik parti tu. Saya yakin Dato' Seri Zahid boleh menyatukan balik parti ni. Tapi yang mana khianat parti ni, kita harap tidak ada lagi lah mana-mana pihak yang akan melindungi orang yang melakukan pelanggaran disiplin parti. Tak boleh. Dan saya cadangkan sekarang ni dah macam-macam usaha untuk kita pun tahu Mahathir pun terlibat dalam membantu Hishamuddin ni. Jadi kita harap ketua-ketua UMNO bahagian, calon-calon ketua UMNO bahagian, calon-calon ketua pemuda, ketua wanita bahagian, mulai hari ni pergi cari dekat Shopee. Pergi cari kat Shopee, beli hidden camera. Beli hidden camera banyak-banyak. Pastikan jentera-jentera tuan-tuan, tolong rakam orang yang mengamalkan politik wang ni. Itu penting. Parti kita dah kena tegur bukan sekali tau. 2018 sekali, 2022 sekali. 2 kali dah parti kita dah ditegur oleh rakyat. Jadi kita kena bersihkan amalan politik wang, amalan rasuah ni daripada parti kita. Kalau nak tengok parti kita ni masih hidup, masih relevan untuk berpuluh tahun yang akan datang, tolong pastikan pemilihan kali ini kita perangi politik wang ni habis-habisan. Siapa bagi duit je, kita tolak. Kau nak ambil duit, itu kau punya pasal. Kau sendiri hadaplah. Tetapi jangan undi kerana duit yang diberi. Kalau kamu mengundi kerana duit yang diberi, memang mungkin nikmat tu akan rasalah beberapa bulan. Sekarang ni kita berada dalam kerajaan, sudah pasti orang yang willing nak bayar. Dan kita pun tahu bagaimana Perikatan Nasional mempunyai modal yang besar. Mereka juga akan bantu calon-calon mereka yang akan bertanding dalam pemilihan UMNO ni. Mereka akan pastikan pasukan Dato' Zahid ni akan kalah teruk. So mereka akan gunakan duit. Kalau nak ambil duit ni, ambil. Tapi tolonglah, saya rayu kepada ketua-ketua UMNO bahagian, ahli jawatankuasa bahagian, perwakilan-perwakilan cawangan, jangan mengundi kerana duit yang tuan-tuan dapat. Kalau tuan-tuan undi kerana duit yang tuan-tuan dapat, pemimpin yang tuan-tuan akan pilih ialah pemimpin yang korup, pemimpin yang salah guna kuasa. Bila dia dah melabur banyak, dia akan buat banyak penyelewengan untuk cover balik pelaburan mereka. Apa jenis kepimpinan yang tuan-tuan akan dapat selepas pemilihan UMNO? Jadi kita kena belajar melalui pengalaman kita. Bila silap memilih, kita tengok selepas pilihan raya 2018 apa jadi. 16 orang ahli parlimen kita lompat parti. Takkan tak belajar lagi melalui pengalaman dan kesilapan lama kita? Kena ingat. Kali ni tolonglah pastikan. Dan kalau boleh orang-orang yang nak bertanding ni, kalau nak keluar modal pun keluar modal beli hidden camera. Ada yang dalam bentuk pen, ada yang dalam bentuk cermin mata ni, dekat tepi ni ada kamera kan. Tolong rakam dan lapor ke jawatan kuasa disiplin. Kita nak kalau boleh orang yang pakai duit ni bagi habis. Jangan bagi dia orang hidup. Kalau tidak, sampai bila pun parti ni takkan bersih. Kalau nak image parti ni bersih, kita kena letak orang yang bersih juga untuk menjadi kepimpinan parti, baik di peringkat bahagian maupun di peringkat pusat. Itu pesanan saya. Okey, ada lagi? Okey, Tok. Kalau kita lihat sebelum kita bergabung dengan DAP apa ni semua kan. Sentimen kebencian orang-orang UMNO ni dia tak boleh nak terima sangat DAP ni. Maksudnya dia susah nak berkawan dengan DAP ni akibat daripada memang kita tak nafikan, memang bukan mudah, pasal Mahathir dah doktrinasi kita punya otak ni, dan kita pun terikut-ikut dah lama.
Dan kita pun tak boleh nafikan DAP pun kadang-kadang ada sikit terlanjur dulu. Betul tak? Tapi sekarang mereka dah berubah. Saya tak bimbang orang akan tolak kerjasama dengan DAP ni berdasarkan kepimpinan DAP hari ni. Saya tak bimbang. Kepimpinan DAP hari ni lebih pragmatik, lebih terbuka dan lebih bertolak ansur. Dan mereka pun dah menjanjikan nak menghormati Hak Istimewa Melayu, kedudukan Islam, kedudukan bahasa Melayu, kedudukan raja-raja Melayu. Saya tak bimbang yang ni. Yang saya bimbang takut orang menghukum kita kerana apa yang berlaku yang sudah. Terutamanya zaman 22 bulan Tun Dr. Mahathir memimpin kerajaan. Orang jadikan itu sebagai garis ukuran. Itulah hari ini menjadi modal PAS, modal Perikatan Nasional untuk membelasah kita kerana bekerjasama dengan DAP. Mereka takut kalau kita kerjasama dengan DAP kali ini, DAP menghormati benda-benda ni semua, dan kita tak berbalah. Yang ni yang mereka takut. Jadi semua pihak kena main peranan dalam memberikan kefahaman kepada akaumbi UMNO khususnya. Kalau dia orang tak main peranan dan di sebelah DAP pun tak ada main peranan untuk usahakan supaya orang boleh terima UMNO ni, pun susah juga. Dia tak boleh bertepuk sebelah tangan, dia kena bertepuk dua belah tangan baru ada bunyi. Masing-masing kena main peranan. Itu sebab saya cakap talk show bukan hanya perlu dibuat oleh penerangan ni ke akaumbi UMNO, tetapi akaumbi kedua-dua belah pihak ni pun kena banyak buat talk show secara bersama. Forum ke, bola bicara ke, secara bersama. Perlu dirancangkan. Baru nampak apa ni kerjasama tu lambat laun akan boleh diterima, insyaAllah. Kalau kita 2 hari lepas Syahidan Bernas pula kan. Syahidan Qasim dia lancar NGO Perpaduan Ummah. Maknanya Anwar Musa punya Muafakat Nasional ni pun dah tak, Syahidan pun tak pakai. Syahidan pun dah tak pakai. Sebab dia dah tengok bila Anwar Musa buat langkah sumbang, sebut nama orang tu, sebut nama orang ni, masukkan nama Jamal Abdillah, masukkan nama Umi. Last sekali Umi keluar, Jamal Abdillah keluar. Lepas tu Norma pun kata dia terkejut sebab dia tak diberitahu kan, tiba-tiba nama dia ada. Syahidan pun dah nampak dah tiba masanya dia pula buat dia punya NGO dia, pertubuhan dia. Ini bibit-bibit perpecahan dah nampak lah kan. Mereka pun bertelagah di antara satu sama lain. Ini baguslah. Biarkan. Okey. Ada lagi? Syahidan Qasim juga kata tiada keadilan kerajaan paduan, tapi ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional tak dapat peruntukan dari kerajaan paduan ni. Haji Ati sendiri yang kata kita takkan ambil peruntukan. Betul tak? Jadi kenapa sekarang ni membodohkan diri, mengeluarkan kenyataan kata tak adil lah, apalah, itulah, inilah. Dia sekarang ni dia PAS tau, dia sedar tak dia tu PAS? Cuba tanya dengan PAS, bila mereka mentadbir Kelantan apa semua, dia bagi tak peruntukan pada wakil rakyat UMNO masa kita berlawan dengan dia? Ada dia bagi? Kan? Tak ada kan? Jadi tak payah duduk sembang. Suruh dia cermin diri dia dulu. Duk kutuk kita satu macam, sekarang nak peruntukan pula daripada kita. Mana pergi duit yang berkoyan-koyan yang sebelum ni kau boleh belanja berpuluh juta untuk menang pilihan raya? Takkan habis semua? Kalau dia boleh belanja duit banyak macam tu, maknanya untuk simpanan peribadi dia lebih banyak daripada tu. Kita bukan bodoh, kita pun boleh berfikir. Takkan dia orang nak belanja semua? Betul tak? So belanjalah duit tu. Bukan lama pun, 5 tahun. Berapa banyak sangat kau nak pakai 5 tahun? Pakai. Time banjir patut duit tu dipakai.
tak pakai. Ini masalah dia orang ni. Okey, ada lagi? Okey, Dok. Sekarang ni kita lihat bekas pengurusi Majlis Pemulihan Negara. Dia begitu aktif keluarkan macam-macam tarangan. Tak seperti sebelum ni lah. Kata perlu langkah segera hadapi varian baru COVID-19 dia. Ya. Saya rasa banyak lagi dia punya vaksin-vaksin lama tu tak laku lagi kot. Tu yang dia beria nak suruh orang vaksin ni. Saya dah kupas tadi. Saya rasa kerajaan baru ni kita harap tidak memaksa rakyat untuk mengambil vaksin. Tugas kerajaan sediakan keperluan untuk rakyat ambil vaksin. Tetapi jangan paksa rakyat. Minta tolong. Jangan wajibkan. Dan jangan lagi buat kerja bodoh, nak masuk sana, masuk sini kena ada MySejahtera dan sebagainya. Nak gunakan MySejahtera untuk memudahkan appointment dengan pihak hospital dan sebagainya, tak apa. Itu tak ada masalah. Nak menggunakan aplikasi untuk memudahkan seperti mana yang Kementerian Kesihatan di bawah Dr. Zaliha buat, okey, no problem. Tapi jangan paksa rakyat. Jangan buat macam ada setengah-setengah orang nak menyusahkan hidup rakyat. Cukuplah. Akibat ayat-ayat mulut-mulut lancang yang nak menyusahkan hidup rakyat ni lah yang kita tinggal 30 kursi. Kena ingat tu, ini semua adalah sebahagian daripada sabotaj dalaman yang kita harap Lembaga Disiplin UMNO nanti kena ambil tindakan. Okey, ada lagi? Yang terakhir ya. Ramai daripada puak-puak mengkhianat ni. Puak berkhianat. Ahli-ahli UMNO. Ahli UMNO. Dia mengatakan bila kita serang mereka ni, ibarat kita tutup saluran demokrasi ni. Maksudnya tak bagi dia orang suara pada semua kan. Jadi aku pun belum lupa lagi. Banyak juga aku kena sama dengan dia orang ni. Kan? Sama-sama dalam parti. Aku dengan KJ pun masih ada sama lagi. Demokrasi ke tu? Kita bertanya je. Bertanya pun kena saman. Pendakwaan lagi. Kita bela nasib keluarga ACP Syariman. Kena dakwa. Kita minta supaya diberikan pampasan. Sama seperti orang yang mati akibat kena COVID. Disebabkan ketika tu belum ramai orang yang mati kerana COVID. Kita rayu kerajaan di bawah pimpinan Muhyiddin untuk bagilah pampasan sama kepada keluarga ACP Syariman, Ketua SB Negeri Pahang, Polis. Kalau jatuh hukum ni nanti, ini 16 Januari 16 Januari ni. Kalau jatuh hukum ni, kalau bicara tu, boleh kena 3 tahun penjara. Merayu bagi pihak mangsa, keluarga mangsa pun boleh kena 3 tahun penjara. Cuba kau pakai otak lah fikir. Dia orang nak cerita pasal demokrasi. Demokrasi kepala bapak ni. Demokrasi apa? Okey. Okey tu. Bab vaksin tadi tu Menteri Kesihatan kata bermula 9 Januari ni kumpulan yang berisiko tinggi, rentan, bolehlah korang ambil vaksin. Ya, risiko tinggi ke, tidak risiko tinggi ke, tidak boleh diwajibkan. Dia tak wajibkan. Itu kena tegas. Itu kena tegas. Pendirian saya, pandangan saya peribadi, tidak boleh diwajibkan. Jangan sesekali buat perangai bodoh yang dilakukan oleh Muhyiddin. Cukup. Rakyat dah cukup terkesan dah. Berapa ramai orang mati. Ada yang bapak dah mati baru nak anti vaksin. Baru nak nak lawan. Kan? Macam mana kita nak tahu valid dia punya expired vaksin dulu yalah, masalahnya itu pun aku ada gag tu, perintah tak boleh bercakap waktu.
Kau jangan lupa aku ada perintah mahkamah, tak boleh bercakap bab tu. Takut stok lama tu dah pakai. Itulah aku tak boleh sebut benda tu. Salah. Yang tu kau sendiri sebut. Tak orang tanya tu. Tak boleh. Kalau aku sebut je aku akan menghina mahkamah. Okey? Okey. Ya. Sikit, dari sini sikit boleh. Tak boleh tak sebelum ambil vaksin tu jalankan ujian imun dulu tu untuk mengetahui berapa kuat imun untuk ambil vaksin tu. Dia sekarang ni langkah terbaik yang patut dilakukan oleh kerajaan Malaysia, khususnya Kementerian Komunikasi. Apa yang boleh dibuat hari ini bila kita berhadapan dengan varian baru ni, yang paling penting sekali ialah mendidik rakyat Malaysia. Kita ada TV3, TV 7, RTM dan sebagainya. Setiap hari ni kena ada proses mendidik rakyat. Apakah pemakanan-pemakanan yang patut diambil oleh rakyat? Biar rakyat beli sendiri. Yang boleh diambil oleh rakyat untuk menguatkan imun sistem dia. Vitamin C, B kompleks, apa barang-barang makanan yang lain, serai ataupun daun neem, apa benda barang-barang yang bagus untuk meningkatkan imun sistem ni, ajar rakyat supaya rakyat amalkan. Jangan buat perangai macam Muhyiddin nak melakukan vaksin dia dulu, ubat yang ternyata bagus, boleh mencegah, boleh membantu untuk membunuh virus COVID ni pun diharamkan. Dia pergi rampas pula daripada farmasi-farmasi. Last sekali, bila farmasi-farmasi tak dibenarkan untuk menjual, contohnya lah ivermectin, maka apa berlaku? Orang beli ivermectin di pasaran gelap. Bila orang beli ivermectin di pasaran gelap, ada yang tulen, ada yang palsu. Rakyat juga akhirnya jadi maksa. Dan kemudian harga pula tu melambung naik tinggi. Kan? Benda ni tak sepatutnya berlaku. Okey? Saya dua tu orang selalu cerita pasal langkah London ni, dengar begitu kita pun tak faham tu. Ada ke? Dia macam ni lah, perangai puak-puak yang kaya raya ni, biasa hujung tahun ni memang mereka bercuti. Itu hari banjir, sekarang banjir dah habis. Dia orang nak pergi bercuti. Bila dia orang pergi bercuti ni, biasanya memang hujung tahun ni yang ada duit banyak ni dia orang pergi London lah. Buat masa ni kita sangka baik lah. Kita sangka baik. Kita harap dia orang ni kebetulan ada dua naib presiden pergi ke London. Kita harap ini kebetulan. Tapi kalau mereka ada perbincangan dengan Muhyiddin ke apa benda ke, setakat ni belum jumpa lagi gambar lah. Kalau ada jumpa gambar, keluarkan lah. Itu sebab sekarang ni kita kena beli hidden camera, macam-macam usaha untuk membeli hati jiwa pengundi. So kerja kita rakam je lah. Okey, ada lagi? Habis? Okey. Jadi kita harap sahabat-sahabat minta tolong share live kita pada malam ni supaya kita dapat memberikan kefahaman kepada seberapa ramai yang mungkin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesiapa yang nak join grup community WhatsApp apa ni Kerajaan Perpaduan, selepas ni saya akan post barcode. Saya akan post barcode. Tuan-tuan ni QR code, tuan-tuan boleh scan ataupun tekan link untuk join community Kerajaan Perpaduan. Jadi setiap kali ada apa-apa maklumat, saya akan terus hantar untuk ianya disebarkan oleh tuan-tuan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.